A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama dengan saya kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah, yang dihormati ibu ayah muslimin dan muslimat, pak long mak long, pak cik mak cik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bertemu lagi pada malam ini, pada Sabtu malam Ahad. Kita bertemu bersama-sama dalam kuliah online Tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang bakal dikongsikan pada malam ini sedikit sebanyak mendatangkan ibrah, pengajaran, motivasi untuk kita semua, untuk kita berusaha untuk memahami akan kitab suci Al-Quranul Karim, insya-Allah. Malam ini masih lagi bersama dengan saya, Ustaz Irwan. Alhamdulillah, saya bukanlah pandai tuan-tuan, ibu ayah sekalian, tapi sekadar berusaha untuk menjadi baik, dan berusaha juga untuk berikan kefahaman berkaitan Al-Quran kepada sidang penonton, ibu ayah sekalian. InsyaAllah malam ini saya nak berkongsi dengan ibu ayah sekalian, abang kakak, palung maklung, semua yang melihat video ini, sidang penonton sekalian terutamanya.
untuk berbicara tentang tajuk jangan kita pandang remeh ataupun kita pelekehkan akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pelekehkan atau pandang remeh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita sedia maklum Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zariyat yang sering dibaca oleh para asatizah, oleh tok guru kita, ataupun kita nampak juga di mana-mana artikel sebagainya berkaitan tentang Allah berfirman pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kat mana tu surah tu? Surah Az-Zariyat, surah yang ke berapa? Surah yang ke 56. 56 surah Az-Zariyat 56 ke bukan? Az-Zariyat surah yang ke-50, sorry, yang ke-50. Surah Az-Zariyat surah yang ke-52. Allahu akbar. 50 Az-Zariyat yang ke-51. Okey. Surah Az-Zariyat surah yang ke-51. Ayat ini terletak pada ayat ke-56. Pada bila buka Quran, dibuka Quran, sama-sama kita belajar tuan-tuan, sama-sama kita belajar. Kita belajar, kita buka Quran, kita jangan malas-malas, sebab kita pegang Quran sahaja insya-Allah dapat pahala. Kita buka Quran, kita pandang mushaf, dapat pahala. Kita baca, tambah lagi pahala. Jom kita buka. Baik. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 mengikut tartibus surah, terletak pada juzuk yang ke awalnya 26, tapi ayat tadi tetap pada 27, juzuk 27, iaitu pada muka surat 523, sebelah kanan. Okey, sebelah kanan, 4 daripada atas. Okey, ayat ke-56 Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku menjadikan jin dan juga manusia. Khalaqtu, jin, golongan jin mula-mula, wal ins, dan dalam ini adalah ayat ni Allah menggunakan kalimah ins untuk menggambarkan manusia. Kalau kita tengok Al-Quran, dan saya juga pernah maklumkan dalam siri ceramah saya kuliah sebelum-sebelum ini, dalam Al-Quran kurang lebih Allah menggunakan sekitar 4 ke 5 istilah untuk yang diterjemahkan sebagai manusia oleh ulama tafsir. Antaranya kalimah bashar, yang diulang 37 kali dalam Al-Quran, diterjemahkan juga dengan manusia. Kalimah insan juga terjemahannya manusia. Kalimah An-Nas, bahkan dalam surah An-Nas kan pun terjemahannya manusia. Bahkan dalam ayat ini Allah menggunakan kalimah ins. Allah menjadikan jin dan juga manusia illa liya'budun. Kenapa kalimah ins? Saya nak bincang kat sini. Okey, malam ni nak bincang tentang tadabbur. Kita nak ambil satu pemahaman, satu kefahaman berkaitan jangan pelekehkan, jangan kita remehkan akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, akan datang insya-Allah kita bincangkan kenapa dalam ayat ini digunakan kalimah ins. Itu relevannya, ada sebabnya. Okey, tidak poin di sini. Kita quote ayat, kita quote kalimah illa liya'budun. Apa dia? Melainkan kita beribadat ataupun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tuan-tuan, tugas kita manusia ini dalam muka bumi Allah ini untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita lihat dalam fiqh sekalipun, dalam Islam, ibadah ini dia ada ibadah khusus, ada ibadah umum, kan? Khusus contohnya macam kita solat, kita baca Quran, bersedekah dan sebagainya. Dan itu poin dia, kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dalam kita nak menunaikan ibadah ini kepada Allah, artinya ada suruhan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita tunaikan. Sebab ibadah ini kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa arti menghambakan diri? Artinya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya ada perbuatan, ada perlakuan, ada perkara yang kita kena buat ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Cuma kadang-kadang di kalangan kita ini, saya jugalah kadang-kadang tuan-tuan, zaman muda-muda, sekarang pun muda juga tuan-tuan. Okey, bayar sekian macam-macam. Kadang-kadang kita dalam waktu kita menunaikan perintah Allah ini, kita ada kalanya bila mana kita mungkin dihasut ataupun kita berjaya dipengaruh oleh syaitan laknatullah. Ada kala kadang bab-bab perintah Allah ini kita pandang remeh dia. Kita pelekehkan aja. Bukan nak kita condemnkan, tidak. Remehkan tu ibarat alah, jap lagi lah, nantilah, kan. Kalau bahasa kasar ni orang kata macam Allah tu jiran je pula kan. Kan, ataupun macam Allah tu pakcik dia, suka hati je. Sekejap lagi lah. Contoh katalah, tak mau cakap kalau ada terkena masing-masing. Okay, saya buat gambaran saja, contoh. Contoh peringatan untuk saya sendiri. Kadang-kadang saya juga laku macam ni tuan-tuan. Contohlah, kita dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahu azan tu panggilan untuk menunaikan solat, kan, perintah solat. Dan kita tahu juga solat yang terbaik solat di awal waktu dan juga berjemaah. Tapi cakap alah, nantilah, sekejap lagi lah, biarlah. Okay. Kita bukan tak buat, kita buat, tapi kita pelekehkan seolah-olah macam itulah. Itu satu, ataupun orang kata tu ada bab lain dan sebagainya lah. Okay. Ataupun maklum, pernah tak kalau kata contoh dalam bab pelekeh ni, katalah ada orang beritahu kita, contohlah pakcik, dia kata, kenapa buat macam tu? Kan haram tu, tak boleh macam tu. Contoh kan. Tapi apa jawapan kita? Elah, sikit haram. Kan. Padahal peraturan tu dalam Quran dia ada. Contoh katalah kita tegur orang minum arak contohnya, kan. Kita nampak dia orang kita, orang Melayu. Lepas tu kita tegur dia, cakap, bang, itu kan arak, kan haram dia minum. Alah, sikit haram, nantaklah, dia kata kan. Kau pernah rasa ke? Dia kata, contoh kan. Itu ibarat macam kita pelekehkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi ini insya-Allah kita akan cuba kupas dalam malam ini, sekitar dalam 30-40 minit untuk kita berbincang dalam Al-Quran, untuk ambil iktibar sungguh-sungguh. Bagaimana dalam Al-Quran ada Allah datangkan satu kisah, satu perumpamaan berkaitan orang yang mempelekehkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey, apa dia tuan-tuan? Baik, jom kita buka Quran. Dah buka Quran kan? Okey. Jom kita buka dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, kita cuba lihat pada ayat ke-67 insya-Allah, 67. Iaitu pada muka surat yang ke-10. Al-Baqarah artinya lembu betina. Jadi kisah ni juga berkaitan tentang lembu betina, kan. Kalau tema berkaitan tentang cerita ini, dia bermula pada ayat ke-65 sampai ke-69. Okey, tapi saya tak ambil semua. Kita ambil iktibar sungguh-sungguh pada ayat ke-67 tersebut. Okey, kita lihat apa kata Allah. Buka Quran sama-sama, jom pakcik makcik. Abang buka Quran, jangan malas. Quran buka malas. Buka jangan malas, buka Quran. Ambil. Okay? Kalau Quran tak ada, buka kat telefon. Tapi nak dengar kuliah ustaz. Sudah, jadi kena buka Quran juga. Afdal buka Quran, kita buka Quran sama-sama. Jom kita buka Quran. Muka surat yang ke-10. Okey, sebelah kiri, iaitu pada ayat ke-67. 67. Okey, dah ready semua? Jom. Yang boleh baca, ikut saya baca sama-sama. Kalau kuat-kuat pun tak apa, saya tak dengar. Okey. Jadi kita baca sama-sama untuk kita perbaiki. Dan waktu yang sama, mungkin juga kita boleh perbaiki dari segi tajwid dan sebagainya lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah
Qalu atattakhiduna huzwa Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah wahai Muhammad, wa iz kata wa iz dan ingatlah wahai Muhammad, qala Musa liqaumihi, telah berkata Nabi Musa kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu semua. Siapa kamu ini? Kaum Nabi Musa. Dia buat apa? Antazbahu baqarah, untuk menyembelih seekor lembu betina. Artinya Nabi Musa sampaikan kepada pada kaumnya, pada umatnya, supaya menyembelih lembu betina. Okey, apa sebabnya? Nanti saya ceritakan kenapa. Dan apa yang berlaku? Mereka menjawab, qalu atattakhiduna huzwa. Mereka pun berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Ataupun kau nak ejek-ejek dan sebagainya lah. Maksudnya huzwa ni permainan, ataupun sengaja kata Nabi Musa ni macam seolah-olah macam nak bukan pelekehkan, tidak, tapi macam nak perdaya jorang lah, memperdayakan kan. Itu kata Nabi Musa pula, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa pun menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan orang yang jahil. Okey. Ini daripada ayat ke-67 surah Al-Baqarah. Baik, jom kita gambar. Sekali imbas, bila mana kita baca ayat tadi, dan saya juga dah terbacakan terjemahannya berkaitan tentang ayat tadi, apa pandangan Pak Long? Pak Teh lah, si Pak Long aja. Apa dengan Pak Teh macam mana? First time dengar ayat ni. Artinya Allah minta Nabi Muhammad untuk ingat balik bila mana Nabi Musa maklumkan kepada kaumnya berkaitan tentang perintah Allah untuk menyembelih lembu betina. Mereka menjawab, kau ni nak main-main ke? Kau ni betul ke? Kenapa berlaku macam itu kan? Kita tanya, kenapa macam tu ya? Tu jawapan Nabi Musa pula, a'udzubillah. Nabi Musa menjawab, aku berlindung daripada Allah. Aku berlindung dengan nama Allah. An aku minal jahilin, daripada kejahilan, daripada golongan jahil. Artinya apa? Artinya mereka seolah macam ada benda yang tersembunyi dekat situ, ataupun ada benda yang tersirat dekat situ. Jom kita lihat sama-sama. Baik. Dalam surah ini tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah ini yang bercerita tentang lembu betina ini, kita lihat berkaitan tentang kisah seekor betina. Nama pun Al-Baqarah, artinya Allah nak kita mengambil iktibar kenapa nama Baqarah itu diangkat menjadi nama surah. Mungkin ini ayat dia, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, kita faham tuan-tuan. Baik, dalam cerita ayat ini, dia ada berkaitan tentang asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab turun ayat ini. Saya ceritakan secara ringkas untuk kita faham berkaitan tentang ayat ini. Baik. Menurut beberapa tafsir yang saya baca, contoh tafsir Ibn Kathir, tafsir At-Tabari, tafsir Baidawi, bahkan sekarang juga tuan-tuan, saya sedang melakukan kajian dalam tafsir Tarjuman Al-Mustafid, tafsir ulama Nusantara, yang ditulis oleh Syekh Rauf Al-Fansuri. Saya tengah cuba mendalami tafsir ini untuk kajian dalam, insya-Allah doakan sama-sama, insya-Allah. Saya baru siapkan, saya dah alhamdulillah berlepas peringkat sarjana master, dan akan teruskan insya-Allah dalam kajian dalam doktor falsafah PhD, dan saya sedang kaji tafsir ini untuk saya masukkan dalam kajian saya lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Dalam beberapa tafsir ini, bila kita baca dan kita dalami asbabun nuzul berkaitan tentang ayat ini, dia bercerita tentang seorang lelaki kaya daripada kalangan Bani Israel yang telah dibunuh.
Bani Israel dan yang dibunuh. Lalu mayatnya diletakkan di kampung yang berdekatan dengan tempat pembunuhannya, tempat pembunuhan tersebut. Lalu kes ini menyebabkan berlakunya pertikaian dan tuduh menuduh antara dua kampung berkaitan siapa yang bunuh orang ni. Okey. Ibadatlah tuan-tuan, siapa yang pernah tengok cerita pembunuhan kat TV itu, biasalah. Saya juga tuan-tuan, minta maaf jangan kecam saya tuan-tuan, saya peminat cerita Tamil. Okey, siapa kalau Pak Long, Mak Long, Pak Angah yang minat Tamil tu, kita geng lah Pak Long. Saya tak suka cerita Melayu sangat, sebab cerita Melayu ni kadang-kadang lambat satu. Alang-alang tengok tok cerita Tamil. Sebab apa? Walaupun pergaduhan tu nampak macam menipu, tapi puati. Biar betul-betul tipu kan. Satu lagi, bila mana diorang buat pergaduhan ni real, kan. Dan banyak pengajaran yang boleh belajar dalam kisah tersebut. Sebab kebanyakannya cerita Tamil ni dia buat kisah benar. Saya antara peminat cerita Tamil. Betul. Jangan marah saya. Okey. Quran baca juga, ngulang juga Quran, ceramah dengar juga, tapi saya suka waktu-waktu sebelum ada waktu lapang saya, bila saya dah start kerja dan sebagainya, untuk release tension, saya suka tengok cerita Tamil. Okey, cerita Tamil. Saya suka tengok cerita Tamil dan saya belajar satu sebagainya. Baik. Contoh saya tengok cerita Tamil, kadang-kadang bila satu kasta tu, kan dia Tamil ada kasta sebagainya. Kasta ni macam golongan bawahan dan sebagainya lah. Bila India ni, minta maaf cakap, bila dan cerita Tamil ni jadi kasta-kasta dia, selalu ikut kasta sebagainya. Bila mana kasta A tak pasti dengan kasta B, something A tak pasti dengan something B, dia akan bunuh orang tu, lepas tu dicampak kat depan rumah tu sendiri. Jadi timbullah persoalan. Sama juga dengan kisah ini. Kisah ini artinya mungkin berlaku orang kata apa, tak puas hati pada lelaki kaya ini. Lalu lelaki kaya ini telah dibunuh, tetapi pembunuhnya menyembunyikan diri. Kawan-kawan dia yang tahu siapa dibunuh disembunyikan, agar sebab tu geng dia. Contohlah kata macam tadi lah, cerita keling tadi kan. Okey, jadi geng A dan B kan, A dengan B. Bila geng A ni tak puas hati dengan geng B ni, dia bunuh geng B ni. Tapi yang geng A ni tahu siapa yang bunuh. Lepas dia bunuh geng B ni, bosnya sebagainya letak gantung dekat situ, ataupun campak dekat tempat geng B tadi. Lepas tu geng B ngamuk siapa yang bunuh ni sebenarnya? Siapa yang bunuh ni? Tak apa bunuh. Dan kadang-kadang bukan geng A pun yang bunuh, tapi geng B tu sendiri, dia ada orang dalamannya yang mungkin orang kata apa, khianat. Khianat ataupun tikam belakang. Baik. Itu kisah dalam Tamil. Okey. Ni kisah dalam ayat tadi, Asbabun Nuzul bercerita, Ahmad Tafsir menceritakan bahawa dia berlaku pada seorang lelaki kaya Bani Israel yang dibunuh, lalu dicampakkan pada kampung ni sendiri, dan orang kampung tu tak tahu siapa yang bunuh ni. Jadi tertanya-tanya, menjadi persoalan, menjadi pertikaian. Buat kat mahkamah pun bukti tak ada. Sebab biasanya kalau orang dah bunuh ni, bukti akan dihilang. Macam cerita Tamil saya tengok dah, bila dibunuh tu, pisau tu dia akan lap dengan baju, pistol pun dia akan lap dengan baju dan sebagainya. Jadi bukti tak ada. Kadang-kadang sampaikan satu cerita tu tuan-tuan, lepas dibunuh tu ditanam terus. Bukti tak ada. Tetapi bagaimana tahu? Kadang-kadang dapat pada mimpi dan sebagainya lah. Itu cerita Tamil. Okey. Daripada saya cerita Tamil lah hari ni. Baik. Berkaitan dengan cerita tadi, lalu kes ni tadi berlaku, dan mereka tuduh-menuduh lah siapa yang bunuh dan sebagainya, dan pun tu bersembunyi. Dan akhirnya tuan-tuan, mereka ni tak tahu siapa yang berlaku pada yang bunuh ni. Okey, cerita ni tuan-tuan, kes pembunuhan misteri ni Allah cerita juga dalam Quran, iaitu pada ayat yang ke-72 Surah Al-Baqarah juga. Saya tak cerita sekarang, saya akan datang insya-Allah, mudah-mudahan. Berkaitan tentang pembunuhan misteri ini, Allah cerita juga dalam ayat ke-72 Surah Al-Baqarah. Sekarang kita bercerita tentang ayat 67. Okey, apa dia? Saya tak cerita tadi. Apabila orang kampung ni, dia tak tahu siapa yang bunuh. Siapa yang bunuh, nak tuduh-tuduh pun mungkin mereka bersalah dan sebagainya. Akhirnya mereka tak dapat jawapan. Akhirnya mereka berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam
untuk bertanyakan, untuk minta bantuan Nabi Musa agar Nabi Musa bertanyakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang bunuh. Bukankah wa kallamallahu Musa taklima. Antara mukjizat Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa boleh bercakap direct terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini, bila mana orang kampung tu, penduduk kampung Musa, kaum Nabi Musa, tak dapat jumpa siapa pembunuhnya, dia jumpa Nabi Musa untuk minta Nabi Musa bermunajat kepada Allah, tanyakan kepada Allah. Sebab mereka tahu Nabi Musa seorang Nabi. Pastinya bila mana Nabi Musa seorang Nabi, hubungan dengan Allah tu rapat. Jadi bila mana rapat, bila tanyakan kepada Allah, bermunajat dan sebagainya, insya-Allah pasti Allah akan berikan jawapan. Okey. Lalu mereka pun jumpalah Nabi Musa dan minta Nabi Musa bermunajat kepada Allah untuk didedahkan dengan identiti pembunuh tersebut. Okey. Tetapi bila mana perkara ni berlaku, bila mana Nabi Musa bermunajat kepada Allah, dan Allah pun bagi jawapan dia, bukankah pada ayat tadi sebut innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Artinya bila mana Allah tanya kepada Allah, Allah perintahkan pada Nabi Musa, wahai Musa, perintahkan kepada kaum kau, kalau nak tahu siapa yang bunuh, orang kaya tadi, Allah perintahkan an tasbahu baqarah, agar mereka itu bunuh lembu betina. Kenapa nak bunuh betina pula, tak bunuh lain? Tuan-tuan, kata para ulama mufassirin, ketika itu umat Nabi Musa, kaum Nabi Musa, mereka ini menyembah lembu. Ibadatnya mereka menggunakan lembu tu sebagai dewa. Sebab itu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan mereka menyembah lembu lah. Allah merintahkan mereka untuk antazbahu baqarah, untuk menyembelih lembu tersebut, agar nak menolak kepercayaan mereka tu. Sebab mereka ini pada zaman Nabi Musa AS, golongan Yahudi ini, lembu merupakan satu binatang pujaan mereka. Mereka kata lembu ni ada keramat dan sebagainya. Lalu bila mana mereka minta Nabi Musa untuk munajat kepada Allah, Allah bagi jawapan dia, kalau nak tahu apa kata Allah, an tasbahu baqarah, bunuhlah lembu betina tersebut. Kan? Ibaratnya nak menolakkan kepercayaan mereka, nak menidakkan kefahaman mereka. Artinya kemah ini untuk sembelih lembu dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, yang menjadi kelakarnya tuan-tuan, mereka minta pada Nabi Musa. Nabi Musa bagi jawapan atas wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang peliknya tuan-tuan, respon pertama mereka ini memang kurang ajar sikit lah. Mereka songeh pula, banyak songeh kan. Kalau kata kita bagi jawapan, banyak songeh. Orang kata istilah banyak cekadak lah kan, Apa kata dia? Qalu atattakhiduna huzwa. Tu jawapan dia. Bila sebut innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembelih lembu betina. Apa kata mereka? Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka pun berkata, adakah engkau Nabi Musa nak menjadikan kami ini permainan? Ataupun ejek-ejek sebagainya. Kan? Kalau kita analogikanlah zaman sekarang ni tuan-tuan kan, saya tadi sebut, kalau katalah ada orang pertikaikan kita pun, kita bagi tahu pada seseorang sebagainya berkaitan tentang hukum hakam, perkara yang contoh macam arak tadi dah confirm haram, tapi ada di kalangan orang Melayu yang duk tagih untuk minum juga arak dan sebagainya, mereka akan jawab, kau ni kenapa? Sikit-sikit haram, semua benda nak haram. Dia minuman kot, suka hati aku lah minta minum. Kau tak minum dah lah. Tu jawapan dia kadang-kadang kan. Lepas tu dia pendekah pula,
acak-acak Islamik pula, macam bagus pula, engkau pun tak solat. Contoh, kadang-kadang macam tu juga tuan-tuan. Di kalangan sama-sama ada orang yang tak solat, dua-dua tak solat contohlah, mungkin ada yang tak solat. Tapi yang B ni lebih teruk pula, dia dah lah tak solat, minum arak pula. Tapi yang A ni dia tahu benda tu haram. Dia tegurlah kawan dia, janganlah buat. Dah lah kita ni tak solat, minum arak lagi, tambah Allah marah lah. Jadi kawan dia mungkin kata, alah semua benda nak haram. Dia kata setakat minuman je kot, aku haus, aku minum lah. Contoh kan, contoh baik. Jadi itu yang kita boleh analogikan. Ataupun kadang-kadang tuan-tuan, itulah antara respon kaum Nabi Musa. Bila mana Nabi Musa perintahkan, bila beritahu sampaikan perintah Allah, kalau nak tahu identiti pembunuh tersebut, bunuhlah lembu betina tersebut. Tapi respon mereka, atattakhiduna huzwa. Okey, dia kata apa? Kau nak main-main ke apa dan sebagainya. Kan? Lebih kurang macam itulah tuan-tuan respon kaum ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Okey. Namun selepas itu tuan-tuan, Nabi Musa bila dah bagi jawapan macam itu, dah lah dia minta tolong Nabi Musa. Nabi Musa berminta kepada Allah, dapat jawapan dia. Sampaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka tak terima jawapan tersebut. Tak terima. Contohlah macam kita sendirilah tuan-tuan. Kita tanya pada ustaz ke sebagainya tentang satu benda, ustaz pula keluarkan hujah Al-Quran. Kita tak terima pula pendapat ustaz tu, tak terima pula pendapat orang tu, padahal kita minta pendapat tadi. Bukan tu saja, lepas kita tolak, kita pun mula mengomel, kita hedik sebagainya. Nabi Musa pun kena macam itu, ibu ayah sekalian, adik-adik, Nabi Musa kena sindir, kena hina, kena caci, kena kutuk, kena maki hamun oleh kaum dia sendiri. Padahal tadi mereka yang minta tolong. Lepas tu dah bagi jawapan, mereka pula tak terima, dikutuk Nabi Musa dan sebagainya. Tetapi sifat seorang Nabi Musa tenang. Dan apa jawapan Nabi Musa? Kata Nabi Musa, qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Apa kata Nabi Musa? Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil. Kan? Yang melakukan sesuatu yang tidak patut. Allah perintahkan sekian, tapi dia tolak. Artinya dia tak tahu benda tu. Atau Nabi Musa bercakap, berlindung kepada Allah daripada tergolong golongan yang jahil. Jadi itu jawapan Nabi Musa alaihissalam. Artinya tuan-tuan, secara ringkasnya, dalam satu ayat ini kita belajar ini, kita belajar sesuatu. Baik, yang pertama kita belajar berkaitan tentang jangan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kita merupakan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik, umat yang sangat dicemburui oleh umat-umat Nabi yang terdahulu. Artinya yang pertama, jangan kita pelekehkan ataupun kita pandang ringan berkaitan tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sepanjang perkongsian saya ataupun dalam beberapa minit tadi saya boleh lihat dalam saya bercerita, berkongsi dengan ibu ayah sekalian, sedang penonton yang dirahmati Allah, berkaitan tentang kisah ini, kita boleh lihat bagaimana Allah perintahkan satu perintah, berkaitan tentang cerita tadi, perintah untuk menyembelih lembu betina. Tetapi respon ataupun tindak balas kaum Bani Israel kepada Allah SWT pada perintah tersebut amat mendukacitakan, kan? Responnya amat mendukacitakan. Bila mana Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam agar memberi arahan dan maklumkan untuk menyembelih lembu betina, sama ada pada pandangan Nabi Musa tu logik ke tak logik atau pandangan sebagainya, tidaklah menjadi isu. Tapi sebab dia perintah, dia arahan, sepatutnya mereka perlu melaksanakan sebab dia wajib. Kan, wajib. Ibarat kata tuan-tuan, kita ibu ayah, kita perintahkan anak sekian, cakap tak apa lagi, besok-besok lah sebagainya, kan. Tapi kita ambil iktibar sungguh-sungguh. Jangan banyak soal, jangan mempelekehkan, jangan mempertikaikan.
Sebab Nabi Musa memberitahu itu arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kalau ada para asatizah, tok-tok guru kita maklumkan dalam Al-Quran ada ayat sekian sekian sekian, bercerita tentang ayat sekian 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 dan sebagainya. Bila perintah sekian, dia bertikaikan, tak sesuai lah, tak nak lah, itu zaman dulu boleh lah, itu Nabi, aku ni siapa? Kan. Jangan banyak soal, jangan pertikaikan, tetapi sepatutnya kena wajib taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah disampaikan. Dalam cerita tadi, perintah Allah disampaikan daripada Nabi Musa alaihi salam. Jadi mereka kena ikutlah, kena akut dan sebagainya. Tetapi mereka ini memberi respon sinis. Orang kata respon yang kalau kita zaman sekarang kan, poyonya, macam tu contoh kan. Mungkin abang gelak tu, abang long tepi tu gelak, mungkin pernah buat macam tu kot. Kan. Jadi ini yang berlaku. Dan bahkan dia mempertikaikan pula. Dia kata apa? Adakah kau nak jadikan kami ni permainan, nak memainkan kami? Ataupun bahasa pasannya dia kata, oi, buat lawak pula, dia kata. Lembu tu pujaan kami. Contoh, lembu tu dewa kami, suka hati kau nak suruh bunuh pula. Tu bahasa kasarnya mungkin barangkali kot. Tu mereka pelekehkan. Padahal kita lihat balik pada peringkat awalnya, bukan Nabi Musa yang bertanya pada mereka, tetapi mereka yang datang berjumpa dengan Nabi Musa untuk minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar mendedahkan siapakah pembunuh sebenar orang kaya tadi. Dan waktu itu artinya kalau nak tahu siapa tu, bunuhlah dulu kan. Tapi dia tak nak pula petikan dan sebagainya. Okey, inilah yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Tetapi tuan-tuan, ini berkata pada Nabi Musa berbeza dengan generasi sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita lihat zaman sahabat Nabi, tuan-tuan, sebelum Islam mereka, memang mereka dalam kejahilan kan. Tetapi bila para sahabat hati mereka dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan ubah percakapan mereka 100%. Mereka ubah pelakuan mereka 360 darjah menjadi lebih baik. Bahkan para sahabat Nabi SAW antara sahabat, antara manusia yang bersungguh-sungguh ikut apa yang Nabi khabarkan kepada mereka. Mereka yakin dan percaya. Mereka tak persoalkan. Mereka tak persoalkan. Bahkan dalam surah An-Nur ada cerita, tuan-tuan, berkaitan dengan para sahabat ini. Kadang-kadang kita kongsi, insya-Allah, mudah-mudahan. Mereka kata apa? Mereka taat dan mereka dengar, dan sami'na wa ata'na, mereka dengar dan juga patuh. Sebab itu baginda Nabi SAW pernah menyatakan, sabdaannya, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku ni umpama bintang di langit. Ashabi kan nujum, umpama bintang-bintang di langit. Ihtadaitum, ikutlah mereka. Kita pandang langit, kita pandang bintang kat langit, tuan-tuan, kita dapat cahaya kan. Jadi langit itulah yang orang kata ibadatnya langit pula, bintang itulah yang mewarnai langit, mencantikkan, beri cahaya dan sebagainya, yang menerangi dan sebagainya. Artinya, tuan-tuan, kehidupan para sahabat juga perlu kita contohi. Sebab mereka yang dekat dengan baginda Nabi SAW, dan mereka ikut apa yang Nabi buat tanpa banyak soal. Nabi kata A lah kata mereka. Nabi kata B lah mereka ikut. Mereka tak pertikaikan. Sebab mereka yakin dan percaya apa yang Nabi buat, in huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha, dalam surah An-Najmi. Apa yang Nabi sampaikan tu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu mereka tak pertikaikan, tuan-tuan. Mereka tak pertikaikan. Itu berbanding pada umat Nabi Musa tadi, mereka pertikai, bahkan mereka pelekehkan juga. Okey, baik. Antara faktor yang menyebabkan Allah, yang antara faktor dan sebab kenapa Allah merakamkan perbualan di dalam Al-Quran, tuan-tuan, tambahan pula Allah letakkan dalam surah yang terawal, dalam suratul Baqarah, surah yang kedua. Bahkan terletak dalam juzuk yang pertama lagi tentang cerita ini. Nak menyatakan kepada kita, tuan-tuan, artinya masalah ini berlaku daripada zaman dulu lagi. Berlaku dari dulu, sekarang,
dan akan sampai kepada hari kiamat, yaumil qiyamah. Kenapa tuan-tuan? Allah sebut saja Nabi Musa dalam tu, tapi kaum tak sebut apa yang berlaku pada mereka. Antatbahu baqarah. Mereka berkata qalu atattakhiduna huzwa. Artinya benda ni berlaku tuan-tuan akan berlaku sampai kiamat nanti. Artinya bila kita sebut tentang hukum hakam yang dah jelas lagi bersuluh ini tuan-tuan, ramai pula kadang-kadang yang mempertikaikan, bahkan bila kita sebut, kita berbicara, berkongsi tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ada orang sebut, labelkan kita, menghukum dan sebagainya, umpama dan sebagainya. Mereka tak terima sebab ni daripada Al-Quran. Mereka kata ini pandangan kita dan sebagainya. Contoh tuan-tuan, contoh yang paling mudah zaman sekarang, tak mau cakap, kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik yang perempuan, bukan nak mempertikaikan, melembengkan perempuan, tidak. Dalam bab tutup aurat contohnya, bab tutup aurat contohnya, kadang-kadang dipelekehkan juga. Kenapa nak pakai tudung? Biarlah. Yang lelaki pula kadang-kadang, kenapa nak pakai seluar panjang? Seluar pendek kan boleh. Kan contoh main bola kan, main bola. Saya ada kisah juga tuan-tuan dulu. Saya ni dulu kaki sukan tuan-tuan, kaki sukan. Dan pada saya tingkatan 4. Tingkatan 4 masa tu dah masuk di tahfiz dah, alhamdulillah. Saya menyertai satu kejohanan badminton, zaman johan badminton. Dan rezeki takdir tuan-tuan, saya jadi johan dalam perjalanan tersebut. Satu kejohanan yang dianjurkan oleh sebuah organisasi. Tak nak sebut mana-mana, saya tak nak burukkan tuan-tuan. Alhamdulillah saya menjadi johan. Zaman tu lah tuan-tuan. Sekarang ni kalau tuan-tuan ajak badminton, boleh main lagi, tapi mungkin tak selincah dululah. Badan pun dah berat tuan-tuan, tak gerak dah. Dulu masa tingkatan 4 badan slim melim lagi. Jadi pergerakan tu laju sikit. Dan saya pernah juga keluar surat khabar ketika itu sebab memenangi kejohanan ni. Sebab dianjurkan oleh sebuah organisasi yang agak popular ketika itu, dan saya johan. Okey. Dan jadi cerita, ketika peringkat akhir tu, final tu, saya pakai track shoot. Maklumlah dah masuk tahfiz tuan-tuan. Dah start hafal Quran dah kan, pakai track shoot. Dan saya mengalahkan pula lawan itu pakai seluar pendek. Seluar pendek. Okey. Dan bila mana dah menang tu, saya baru berjumpa dengan seorang individu yang terlibat secara langsung dalam arena badminton ni lah. Okey. Dan dia minta saya, dia kata kalau nak masuk dalam akademi ini wajib pakai seluar pendek. Dia macam tu. Saya cakap, bukankah tu aurat? Saya kata. Dia kata, memanglah aurat. Time solat kau pakailah seluar panjang. Time solat tutuplah aurat. Time sukan bukalah, apa salahnya? Dia kata. Cakap, kenapa kena buka? Dia kata, tahu tak, bila pakai seluar panjang ni, pergerakan tu akan lambat sikit, angin akan halang. Walaupun 0.01 saat pergerakan lambat, dia kata takkan dapat ambil shuttle tu, dia kata. Seolah macam itulah tuan-tuan. Ibarat macam orang kata Allah perintahkan tutup aurat sekian-sekian. Kita orang lelaki macam tahu sekian, tapi ada orang yang mempelekehkan ataupun pandang remeh. Tak kisahlah. Ibarat kata time solat dia kena jaga aurat, kat luar tak payah. Contoh tuan-tuan, tak cakap ibu-ibu sekalian, ada yang time solat cantik, tak mau cakap, pakai telekung, tutup aurat cantik dan sebagainya. Selesai telekung, Allahu Akbar, tercampak hilang mana dah, free hair. Contoh kan. Tu ibarat macam senang cerita berkaitan tentang itulah tuan-tuan. Aurat tu perintah Allah, tapi kita pandang macam mudah, pandang ringan. Itu ibaratnya, itulah perintah sebagainya. Tanpa kita tak malu dan segan untuk tak buat benda tu. Okey. Jadi itulah antara berkaitan tentang pandang remeh dan sebagainya. Bila kita tegur, kadang-kadang dia kata, tak payahlah nak ekstrim sangat, kan, nanti esok-esok aku ubahlah. Padahal dah jelas dalam Quran sebut kena tutup aurat, kena pakai tudung dan sebagainya. Laki aurat daripada mana ke mana tahu dah. Jadi setiap waktu pun kena tutup aurat lah tuan-tuan. Itu berkaitan. Itu berkaitan tentang orang dan sebagainya. Baik. Itu satu pengajaran yang perlu kita ambil sungguh-sungguh, untuk kita ambil iktibar berkaitan tentang jangan pandang remeh dan perintah Allah SWT. Itu satu. Berkaitan ni lah, bila kaum Nabi Musa ini Allah perintahkan bunuh, sembelih lembu betina ni, apa dia kata, nak main-mainkan pula dan sebagainya, pelekehkan. Jangan tuan-tuan mainkan. Allah perintahkan sekian, kena ikutlah tuan-tuan. Kan?
Dirikan solatlah. Dia kata, oh nanti dulu lah, tak payah solat lah, esok lah. Esok dah apa, dah pencen besok ke contoh, ataupun esok lah bila dah berubah bersolat lah. Jangan tuan-tuan, cuba usahakan. Okey. Orang kata apa? Jangan tunggu baik untuk mendirikan solat, tetapi solatlah, mudah-mudahan kita menjadi baik. Bukan macam tu kan, lebih kurang lah tuan. Lebih kurang macam tu lah, lebih kurang. Okey. Itu perkataan yang pertama. Jangan pelekehkan perintah Allah SWT. Yang kedua tuan-tuan, kita boleh ambil iktibar juga dalam ayat yang telah kita kongsikan tadi, ayat 67 tadi. Kita ambil iktibar juga bagi golongan kita semua, terutamanya pendakwah. Pendakwah ni bukan saja pada saya tuan-tuan. Tugas dakwah terletak pada seluruh umat Islam. Semua orang perlu berdakwah. Saya, Pak Long, Mak Long, Tuan Haji, Tuan Pengerusi, Tok Bilal, Imam, semua pendakwah. Hatta orang yang mungkin kerjanya buat recording ceramah dan sebagainya pun dia pendakwah juga tuan-tuan, pendakwah juga. Erti kata mereka semua yang melafazkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka dikira pendakwah. Jadi apakah pesanan dalam ayat ini tuan-tuan? Ingat tak apa jawapan Nabi Musa tadi? Lepas Nabi Musa dipelekehkan, Nabi Musa dihina dan sebagainya oleh kaumnya sendiri, apa jawapan Nabi Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah, berlindung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita tergolong dari golongan mereka yang nampak kejahilannya. Jadi itulah tuan-tuan. Sebab antara ciri-ciri orang yang jahil itu adalah orang yang mengikut hawa nafsu. Ucapannya kadang-kadang kotor, sombong, bongkak, angkuh. Okay? Artinya dia nampak kebenaran tersebut tapi tak nak terima kebenaran. Bahkan orang yang sifat yang ikut emosi ni kadang-kadang, ikut hawa nafsu ni kadang-kadang tuan-tuan, dia ada banyak sifat amarah dia, sifat paras baran dia, dan suka membantah, petikaikan dan sebagainya, tak terima. Sebab itu tuan-tuan, kita semualah, saya ajak pada semua, bukan saja pada para asatizah, pada tuan guru dan sebagainya, juga pada kita semua, abang, kakak, Pak Long, Mak Long, Pak Cik, Mak Cik, semua penonton-penonton yang lihat video ini, untuk kita berusaha untuk tidak memiliki sifat sedemikian. Buang sifat ini, buang. Apabila kita menyampaikan kebenaran, kita perlu sampaikan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Sampaikan dengan jalan kebenaran, dengan jalan kesabaran, dan waktu yang sama kena pandai hikmah. Apa tu hikmah? Kita bijak menggunakan ruang yang terbaik. Berarti sampai dengan penuh bijaksana. Kena pada masanya, kena pada tempatnya, kena pada gayanya. Itu kadang-kadang tuan-tuan. Hari ini kadang-kadang tuan-tuan, kita type kat WhatsApp contohnya, kita niat kita baik, tegur dengan baik, tapi bila orang baca salah, lain lah jadi. Itu sebab tuan-tuan, bila kadang-kadang dalam penulisan pun jadi isu juga. Kita tulis dengan baik dan sebagainya, tapi bila orang baca dalam pandangan sudut yang berbeza, dia ada masalah. Sebab punca daripada kita yang membaca tu, kita membaca sebab kita dah berada dalam situasi yang tidak baik. Kita berada dalam situasi yang mungkin kita tengah marah, tengah emosi tak stabil dan sebagainya. Dapat pula ayat begitu yang seolah macam tuju kita, macam kita rasa macam dia tembak kita. Ibarat orang kata apa, makan cili, siapa makan cili dia terasa pedas. Macam itulah lebih kurang tuan-tuan kan. Jadi itu sebab tuan-tuan, dan waktu ini bila mana kita terima ujian, cabaran dan sebagainya, apa boleh kita buat? Kita kena sabar, tenang, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta bina pada Allah. Sebab bila dapat satu benda sebagainya tuan-tuan, bila pendakwah ni kita kena cari Nabi Musa lah, kena hina dan sebagainya, kena hina, kena hedik, kena kutuk dan sebagainya kan tuan-tuan. Kita kena istighfar kepada Allah dan minta berlindung daripada Allah, minta berlindung kepada Allah, minta berlindung kepada Allah daripada golongan sedemikian, golongan yang
nampak kejahilan ni. Yang nampak orang kata ibarat jahatnya nampak kebodohan lah tuan-tuan. Jarang sebut bodoh ni tuan-tuan. Tapi ibarat yang kejahilan dah. Jadi apa kita buat tuan-tuan? Kita kena elakkan begitu. Elakkan daripada kita pun sama memaki hamun, mencaci. Ibarat pekatkan telinga sajalah, tak perlu ikut dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dalam bab kejahilan ni tuan-tuan, bukan saja Firaun tuan-tuan, tapi boleh katakan orang lain pun juga. Jadi kena ingat sungguh-sungguh berkaitan ini. Okey. Yang jahil ini bukan Firaun saja, tapi kaum yang lain. Bukan kain yang laut, bukan kaum yang lain. Artinya kita ambil iktibar sungguh-sungguh. Jangan kita mudah menghukum seseorang. Kalaupun kita tahu satu benda tuan-tuan, satu ilmu dan sebagainya, ingatan saya jangan mendabik dada. Jangan mendabik dada. Sebab apa? Allah yang meminjamkan ilmu itu kepada kita. Dan syukur alhamdulillah. Sebab apa? Allah pergunakan kita untuk ke arah kebaikan. Syukur alhamdulillah. Jadi kena banyak bersabar, kita kena banyak berzikir kepada Allah, kena banyak baca Quran. Sebab zikir yang terbaik adalah dengan Al-Quran. Bukankah Allah sebut dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah ulang bukan sekali, bukan dua kali, 4 kali tuan-tuan. 4 kali. Ayat yang sama. Walaqad yassarnal Qur'an. Bukankah kami dah permudahkan akan Al-Quran ini lidzikir, untuk dialunkan sebagai zikir, untuk diingati, untuk diambil iktibar. Fahal mim muddakir. Lalu siapa yang nak ambil peringatan ni? Siapa yang nak ambil pedoman ni? Contoh begitulah tuan-tuan. Itu sebab Allah sebut dalam Al-Quran ayat ini, kita ambil iktibar sungguh-sungguh. Bila mana kita diuji, bila mana kita dikondemkan orang ataupun dicaci dan sebagainya, tenang, istighfar kepada Allah, mohon taubat kepada Allah, banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir, bersabar sungguh-sungguh tu, kawal emosi. Jadi kita jangan balas balik. Kalau kita balas balik, ibarat kata sama je lah tuan-tuan. Dikutuk kita kutuk balik. Dia balas kita punya tulisan dekat Facebook dan sebagainya, kita balas balik. Tu sebab orang kata, orang yang letak status kat FB dan sebagainya menggambarkan diri dia. Kadang-kadang sebut perasaan, saya rasa tension dan sebagainya kan. Suka update status dan sebagainya. Tuan-tuan, tak perlu kita nak canang perasaan kita pada situ betul. Kita perlu ngadu masalah kita. Kita perlu hadirkan apa perasaan kita kepada siapa? Pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab tuan-tuan, kita berhentilah kita mencaci mereka, menghadik mereka, dan banyakkan bersabar. Sebagai penutup kuliah pada malam ini tuan-tuan, ingin sekali saya bawakan satu cerita last tuan-tuan, penutup, yang berlaku pada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang satu ketika pernah dicaci dan dimaki oleh pelajarnya sendiri. Nampak tak tuan-tuan? Ulama besar pun, imam mazhab kita pun pernah mengalami situasi ini tuan-tuan. Itu sebab jangan risau kalau tuan-tuan mengalami itu, yang kata, oh kenapalah aku macam ni ya Allah, down lah. Jangan tuan-tuan. Bahkan ulama, bahkan para sahabat Nabi sendiri pun pernah mengalami dicaci dan sebagainya. Okey, apa kata Imam Syafi'i tuan-tuan? Bila mana Imam Syafi'i pernah dicaci dan bagi depan pelajarnya sendiri, lalu pelajarnya pun bertanya kepada beliau. Imam Syafi'i tak balas, dia diam aja. Lalu jawapan Imam Syafi'i, apakah jawapannya? Dia kata Imam Syafi'i, lebih kurang ayat ni tuan-tuan, dia kata, sesungguhnya yang berkata keburukan kepada aku tu orang yang jahil. Kata Imam Syafi'i, katanya lebih kurang begini, mafhumnya lebih kurang, orang yang cakap, yang menghina aku, orang yang mengutuk aku, yang mengeji aku, sebenarnya dia berada dalam kejahilan, kata Imam Syafi'i. Jadi kenapa aku perlu jawab? Kenapa aku perlu balas? Sebab semakin bertambah kejahilan dia tu, maka semakin bertambahlah kesabaran aku. Artinya bila dia pumpang pun kita diam, kita sabar kan. Tapi ibarat kata, kalau kata kita balas balik, orang kata mungkin nampak kebodohan dan sebagainya. Kan? Ibarat kata biarlah, nantaklah dia nak sabarlah. Maksudnya dia semakin dia marah nampak kejahilan dia, kita pun diam.
bertambah kesabaran kita sebagainya. Kata Imam Syafi'i, ibarat kalau pohon gaharu tu kita bakar, semakin besar apinya, semakin wangilah tempat tersebut. Jadi itulah tuan-tuan, kita ambil iktibar dan pedoman sungguh-sungguh. Ayat ke-67 ini, saya tengah cerita daripada umat Nabi Musa ini berkaitan tentang perintah Allah. Ibaratnya apa juga perintah Allah datang kepada kita, tuan-tuan, bila kita baca Quran, kita faham itu perintah Allah. Jangan banyak soal, jangan pertikaikan. Apa kita perlu buat? Kita perlu taat dan patuh pada perintah Allah. Kita buat kerja kita, Allah buat kerja Allah. Jadi tuan-tuan, cukuplah perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat mendatangkan manfaat dalam diri kita sendiri, dapat iktibar sungguh-sungguh. Dan saya doakan sama-sama agar saya dan juga tuan-tuan dapat bersabar dan bertabah dalam perintah PKPB ni. Kan, sabar tuan-tuan. Kita berada dalam yang Negeri Sembilan sama dengan saya, sabar. Melaka pun dah clear, Kedah pun dah clear, Terengganu pun dah clear kan. Tapi tuan-tuan ingat, Kelantan baru bermula tuan-tuan. Kelantan baru bermula. Kita Negeri Sembilan insya-Allah akan menyusul kemudian. Sabar tenang. Ingat apa yang penting tuan-tuan, teruskan beribadat kepada Allah, teruskan baca Quran, teruskan ikuti kuliah-kuliah online yang dibawahas oleh surau An-Nur ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, merahmati kita semua. Jadi sesungguhnya apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan buruk itu juga datang daripada Allah, tapi asbab dosa saya, kelemahan saya, kelalaian saya, jadi minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, ampunkan aku ya Allah. Niat saya nak berkongsi dengan tuan-tuan bukan hebat, tidak, berkongsi sekadar yang ada dengan izinmu jua ya Allah. Jadi apa yang sampai pada tuan-tuan, ambillah pedoman, ambillah iktibar. Kita jumpa lagi akan datang insya-Allah. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.